berkaitan dengan solat berjemaah. Seorang imam adalah makruh memanjangkan salatnya. Seorang imam adalah makruh memanjangkan salatnya, iaitu salat fardu. Ketika dia menjadi imam, dia memanjangkannya. Hukumnya adalah makruh. Ada hadis yang sangat masyhur bagaimana Sayyidina Muaz bin Jabal yang telah solat sehingga terlalu panjang menyebabkan satu orang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Nabi kepada Sayyidina Muaz? Afattanun anta ya Muaz. Wahai Muaz, adakah kamu mahu menimbulkan fitnah? Kamu ingin menimbulkan fitnah, wahai Muaz, iaitu menimbulkan kerosakan, sebab ada sebahagian jemaah yang tak tahan dengan panjangnya solat yang dibawa oleh beliau, Sayyidina Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah menyebut, terkadang aku ingin memanjangkan solat, tetapi kerana kesian kepada ibu yang terpaksa menunggu sedangkan anaknya menangis, maka aku memendekkan salat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis-hadis seperti inilah ulama telah mengeluarkan istimbat bahawasanya makruh bagi seorang imam itu memanjangkan salatnya. Soalan dia, panjang-panjang ni berapakah kadar yang dikira panjang? Misalnya di dalam rukuk dan sujud, seorang imam itu masih lagi disunatkan. Bukan maknanya sembahyang ringkas sampai tak berzikir dalam rukuk, sampai tak baca zikir dalam sujud. Tidak. Disunatkan untuk dia membaca zikir secara sederhana. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sudah memadai. Tidaklah kata dia hanya disunatkan baca sekali. Tidak. 3 kali. Kerana zikir dalam rukuk dibolehkan baca sampai 11 kali. Imam tak disunatkan baca sehingga 11 kali. Di dalam rukuk, di dalam sujud. Misalnya, di dalam i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Setakat itu sahaja. Ada lagi zikir tambahan. Selepas daripada itu, maka imam tak disunatkan untuk baca. Lepas daripada tasyahud, lepas daripada selawat, ada doa yang disunatkan baca sebelum bagi salam. Adakah imam disunatkan? Ya, imam juga disunatkan untuk baca. Dan bagaimana pula dengan surah? Bagaimana pula dengan surah di dalam sembahyang? Maka surah di dalam sembahyang, imam disunatkan membaca surah yang pertengahan sahaja, tidak memanjangkan solat. Jadi antara tanda kefakihan seorang imam itu, antara tanda retinya seorang imam itu, dia tahu memilih surah yang betul. Memilih surah yang betul ni untuk dibaca dalam sembahyang ni adalah satu perkara yang perlu dipelajari. Bukan sekadar seorang imam ni dia pandai baca Quran, itu satu bab. Dia juga perlu pandai untuk pilih apakah surah yang sepatutnya saya baca. Satu daripada segi sunatnya, satu daripada segi gandingannya. Misalnya surah Kafirun berganding dengan surah Al-Ikhlas. Begitu gandingannya. Surah Al-A'la berganding dengan surah Al-Ghashiyah yang selepasnya. Dan begitulah juga dia perlu arif, dia perlu faqih dalam memilih surah. Walaupun ada solat yang disunatkan baca panjang, yang dipanggil solat subuh. Solat subuh ni solat yang paling panjang, yang kita membaca surah mutawwal. Tapi ulama kata surah yang panjang itu hanya dibaca kalau dia bukan jadi imam. Kalau dia jadi imam, maka dia membaca surah yang pertengahan sahaja, dan ataupun makmum yang kat belakang ni redha. Memang dah sign kontrak. Makmum yang belakang ni dah sign kontrak, kami sedia, kami suka nak jadi imam, nak tuan jadi imam, baca panjang pun tak apa, itu tak apa.
yang disebut dalam istilah makmumin mahsurin. Tapi kalau dalam keadaan biasa, masjid dikunjungi oleh pelbagai jenis manusia, maka imam baca seperti yang saya sebutkan tadi. Kecuali, ulama kata, kecuali kalau subuh Jumaat. Kalau subuh Jumaat, disunatkan baca 2 surah itu. Walaupun 2 surah itu panjang, kita tidak meraihkan makmum, disunatkan baca. Tetapi kalaulah keadaan yang sekarang subuh dah lambat, majoriti yang semayang belakang kita ni jenis orang pergi kerja, bolehlah kita raihkan juga, insya-Allah. Kita gantikanlah daripada 2 surah tersebut, kita baca suratul A'la dan juga suratul Ghasyiyah. Insya-Allah ada kebaikan di situ untuk kita mengistiqamahkan makmum yang datang sembahyang subuh, insya-Allah.